Selamat sejahtera dan selamat datang ke channel YouTube Cikgu Azmi. Jadi hari ini kita akan mempelajari pendidikan moral bagi murid-murid tingkatan 1, iaitu unit 4. Okey, unit 4, hidup beragama atau kepercayaan membawa berkat. Seperti biasa, sebelum anda masuk ke dalam kelas, pastikan anda telah masuk ke Google Classroom untuk menonton video ini. Dan selepas menonton video ini, anda perlu ke link yang telah saya berikan untuk membuat latihan pengukuhan. Kemudian seterusnya mengisi kehadiran yang menandakan anda hadir pada hari ini. Dan seperti biasa, tanpa membuang masa, kita pergi slide kita yang pertama. Seperti yang anda dapat lihat dalam slide yang telah saya berikan ini, iaitu unit 4, hidup beragama atau kepercayaan membawa berkat. Masih lagi dalam bidang diri, keluarga dan juga persahabatan. Dalam unit ini anda semua akan pelajari mengenai kepelbagaian amalan keagamaan atau kepercayaan rakyat Malaysia. Dalam Malaysia banyak pelbagai agama yang ada. Yang kedua, cara menghormati kepelbagaian amalan keagamaan atau kepercayaan untuk memperkukuh perpaduan. Disebabkan banyak, jadi kita perlu disebabkan banyak agama yang berada di Malaysia, jadi kita perlu menghormati antara satu sama lain. Yang ketiga, kepentingan hidup beragama dan kepercayaan atau berkepercayaan. Yang keempat, cara menzahirkan perasaan apabila mengamalkan cara hidup beragama atau berkepercayaan. Dan akhir sekali, mempraktikkan hidup beragama atau kepercayaan dalam kehidupan seharian. Kita teruskan kepada yang pertama, iaitu amalan agama dan kepercayaan yang dianuti oleh rakyat Malaysia. Kita lihat yang pertama. Tengok adik ni cerita pasal diri dia yang beragama Islam. Nama saya Syahrin Najmi bin Bustani. Saya beragama Islam. Saya bersolat 5 kali sehari. Pada bulan Ramadan, saya akan berpuasa antara kepercayaan keagamaan yang saya sambut, termasuklah Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidil Adha. Bagi orang Islam, dia wajib melakukan solat ibadah sebanyak 5 kali sehari. Dan setiap harilah. Kemudian dalam setahun akan ada 1 bulan dipanggil bulan Ramadan untuk melaksanakan ibadah berpuasa selama sebulan, bermula daripada matahari terbit sehinggalah matahari terbenam. Berpuasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Banyakkan beribadah, tidak boleh melakukan perkara-perkara yang salah di sisi agama. Kemudian selepas itu ada bulan Syawal. Maka habis tamat bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, maka pada hari pertama bulan Syawal kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Manakala ada satu lagi Hari Raya Adha akan disambut semasa bulan Zulhijjah. Seterusnya kita lihat apa kata adik Eswari, anak perempuan Chandra Segar. Dia beragama Hindu. Dia dan keluarganya bersembahyang di kuil, dan mereka akan membawa buah-buahan, bunga dan buah kelapa untuk dipersembahkan kepada Tuhan mereka. Selepas mereka bersembahyang di kuil, mereka akan duduk dan bertapa seketika. Seterusnya kita lihat kepada nama adik dia. Adik ni Eng Siu Eng. Eng Siu Eng. Dia beragama Buddha. Dia selalu mengikut keluarga dia bersembahyang di wad. Mereka juga melakukan meditasi. Upacara keagamaan yang mereka sambut ialah Hari Wesak. Seterusnya kita lihat adik Margaret Kopong, yang berketurunan Kadazan. Mereka percaya kepada Kino Rohingan, iaitu Tuhan mereka yang dapat menghalang pengaruh kuasa gaib seperti syaitan. Setiap tahun mereka akan mengadakan pesta keamatan dan
Mereka juga mengadakan upacara Magavau, iaitu upacara kesyukuran bagi menghormati semangat padi. Lihat pula apa kata adik David Pandian. Okey, dia beragama Kristian. Setiap hari Ahad saya akan mengikut keluarga ke gereja untuk bersembahyang. Mereka juga akan menyanyikan lagu keagamaan dan membaca kitab Injil. Dan seterusnya, adik Sangitajit Kaur, okey, dia beragama Sikh. Perayaan utama yang mereka sambut bersama-sama keluarganya ialah Vaishakhi. Okey, mereka juga bersembahyang di Gurdwara. Okey, dan keluarganya juga akan berdoa kepada Tuhan mereka. Setiap manusia yang beragama pasti akan berdoa kepada Tuhan mereka sendiri. Okey, disebabkan terlalu banyak agama dalam Malaysia ni, okey, dan kita saling hormat menghormati, okey, antara satu sama lain, maka antara cara-cara untuk menghormati amalan keagamaan atau kepercayaan orang lain, okey, yang pertama, tidak mengejek amalan keagamaan atau kepercayaan rakan. Jangan sekali-kali timbulkan, okey, situasi provokasi kepada kawan-kawan kita. Okey, bagi orang Islam, orang Islam dalam kitabnya menyebut, bagi kamu agama-kamu, bagi kami agama kami. So urus agama masing-masing, tidak mengejek agama orang lain, tidak mengejek agama sendiri lagi. Okey, seterusnya, tidak berbuat bising semasa rakan sembahyang. Ini sensitif ni. Okey, isu sensitif. Bagi kawan-kawan yang beribadah, orang Islam jangan kacau orang yang bukan Islam. Orang yang bukan Islam jangan kacau orang Islam. Okey, jangan, dan juga bagi agama-agama lain. Kita tak perlu kacau mereka untuk melakukan ibadah mereka tersendiri, ritual mereka tersendiri. Okey, kemudian tidak makan atau minum di hadapan rakan yang sedang berpuasa. Ada dalam setiap agama akan ada berpuasa mengikut kepercayaan agama masing-masing lah. Okey, dan kita tahu bagi orang Islam memang akan berpuasa selama sebulan, tapi bagi agama-agama lain ada hari-hari tertentu mereka akan berpuasa. Okey, jadi jangan makan dan minum di hadapan orang-orang yang sedang berpuasa. Okey, itu akan merosakkan hubungan kita dengan rakan kita nanti. Okey, kita lihat apakah kepentingan hidup beragama atau berkepercayaan. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan. Setiap agama, okey, mesti akan agama tersebut sarankan supaya dekatkan diri dengan Tuhan. Bagaimana nak dekatkan diri dengan Tuhan? Ikutlah peraturan agama masing-masing yang telah ditetapkan. Okey, ikutlah peraturan agama masing-masing yang telah ditetapkan oleh agama itu sendiri. Yang kedua, bezakan amalan baik dan amalan buruk. Kena kenal pasti yang mana baik, yang mana buruk. Ada amalan baik bagi agama tersebut tapi tidak boleh diamalkan oleh agama lain. Tapi sebab tu saya kata, ikutlah kepercayaan agama masing-masing, lakukan kepercayaan agama masing-masing. Okay, jangan masuk campur agama orang lain. Sekiranya anda melakukan ini, maka hubungan dan perpaduan itu dapat dijalankan. Okay? So kalau misal kata baik, saya yakin seluruh agama akan kata baik. Kalau misal kata buruk, dan saya yakin seluruh agama akan kata buruk perbuatan tersebut. Okey, yang ketiga, menjadi manusia yang berakhlak mulia. Okey, setiap agama akan sarankan umat dia, akan sarankan dia punya penganutnya, okey, dia menyuruh melakukan perbuatan yang baik. Okey, bermula daripada perbuatan, ucapan. Okey, bermula daripada ucapan, perbuatan, okey, dan seterusnya dalam hati masing-masing. Semuanya okey, perlu buat, okey, semuanya perlu berakhlak mulia. Okey, perbuatan kita baik tapi mulut kita kasar, keluarkan kata-kata kesat pun tak bagus juga. Mulut kita bagus tapi perbuatan kita tak bagus pun tak boleh juga. So kedua-duanya kena seimbang. Okey, seterusnya, mendapat kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Bila dah melakukan itu semua yang telah disarankan oleh agama masing-masing, dan saya yakin dan percaya insya-Allah, okey, anda semua akan mendapat kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Okey, kebahagiaan dan kesejahteraan hidup adalah berbeza mengikut individu. Ada yang hidup miskin tapi bahagia.
ada yang kaya, hidup kaya, walaupun kaya banyak harta kadang-kadang tak bahagia. So kebahagiaan dan kesejahteraan itu, kesejahteraan hidup itu berbeza mengikut individu. Okey. So amalan beragama dan kepercayaan. Kita lihat satu lagi. Sebelum kita pergi kepada amalan beragama dan kepercayaan ni, kita lihat satu lagi. Apa dia? Okey, nama dia ialah Dino, anak lelaki hitam. Okey, berketurunan orang asli Semai. Masyarakatnya percaya kepada kewujudan kuasa gaib seperti kuasa nyenang, iaitu Tuhan, dan kuasa nyanik, iaitu syaitan. Mereka percaya bahawa setiap keburukan dan kebaikan yang dilakukan oleh manusia pasti ada balasannya. Antara perayaan yang kami sambut, antara perayaan yang mereka sambut termasuklah Hari Menuai. Ini orang asli yang biasanya berada di tanah Semenanjung Malaysia. Kita lihat amalan beragama dan kepercayaan. Kalau anda lihat kat sini, di bulatan warna biru itu apa amalan ataupun kebanyakan agama suruh buat? Yang pertama, bersembahyang lah. Setiap agama mesti ada ritual sembahyang dan ibadah dia tersendiri. Kemudian disuruh bersederhana, tidak melakukan dosa. Setiap agama pasti akan menyuruh dia punya penganut supaya tidak melakukan dosa. Yang seterusnya, menyambut upacara keagamaan atau kepercayaan. Setiap agama mesti ada kepercayaan agama masing-masing. Dan memakan makanan yang halal. Setiap agama ada spesifikasi dia. Ada spesifikasi dia menyatakan bagaimana halal itu dari segi agama masing-masing. Bagi orang Islam lebih ketat sedikit lah. Antara perkara yang orang Islam tak boleh makan, iaitu khinzir atau babi, anjing, dan haiwan-haiwan yang tidak disembelih, serta haiwan yang menggunakan kuku dan taring untuk untuk mengambil mangsanya, menerkam, membunuh mangsanya. Ini tidak digalakkan makan dalam agama Islam. Bagi agama lain, mungkin boleh. Ada yang bagi agama lain saya tidak pasti. Kena lihat kepada bagaimana agama itu mengajar kepada penganutnya. Dan semua yang dalam biru ni daripada mana kita dapat? Biasanya yang pertama kita dapat daripada ibu bapa lah. Ibu bapa akan beritahu sedikit sebanyak. Kemudian mana lagi? Dapat daripada guru agama masing-masing. Dia akan beritahu. Dan daripada mana lagi kita dapat? Iaitu buku-buku pembacaan kita. Dan akhir sekali, kitab agama. Kitab agama ni yang paling banyak membantu kita mendapat semua ilmu pengetahuan yang biru ni. So amalan-amalan yang beragama dan kepercayaan ni biasanya kita dapat daripada 4 sumber ni lah. Jadi bagi setiap beragama, jangan ganggu agama lain. Jadi bagi setiap orang yang beragama, lakukanlah ritual dan ibadah kamu tersendiri. Tidak perlu mencampuri urusan agama lain. Mereka ada sistem mereka sendiri, mereka ada peraturan mereka sendiri. Jadi ikutlah peraturan masing-masing. Tamat. Baiklah murid-murid, sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi hari ini kita dah mempelajari unit 4. Apa dia? Itu hidup beragama atau kepercayaan membawa berkat. So dalam tajuk ini anda dah belajar mengenai amalan agama dan kepercayaan yang dianuti oleh rakyat Malaysia, daripada agama Islam sampailah kaum orang asli tadi. Kemudian anda belajar cara menghormati amalan keagamaan atau kepercayaan orang lain, dan anda belajar kepentingan hidup beragama atau berkepercayaan, dan akhir sekali anda pelajari iaitu amalan beragama dan kepercayaan mengikut agama masing-masing. Seperti biasa, sebelum berakhir kelas saya nasihatkan anda supaya
habis saja menonton video ini, terus lakukan latihan pengukuhan yang telah saya letakkan dalam Google Classroom, dan jangan lupa isi kehadiran. Dan selepas itu, okey, download nota, kemudian anda salin dalam buku pendidikan moral, dan seterusnya apa yang perlu anda buat ialah salin nota ataupun kamu print. Pilih mana-mana yang kamu rasakan tidak membebankan pada diri kamu. Dan jangan risau, semua bahan yang ada pada hari ini, daripada video, link, nota, semua saya akan upload dalam grup WhatsApp Plus. Sebelum berakhir, bagi yang belum subscribe video cikgu, bagi yang belum like video cikgu, sila like, sila subscribe. Kita jumpa lagi pada pembelajaran akan datang. Sekian, terima kasih.